من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان والشفاء ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita mulakan majlis mengambil keberkatan daripada majlis membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Setinggi-tinggi ucapan syukur sama-sama kita rafa'kan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin, limpah kurnia, rahmat dan hidayah dari Allah dapat sama-sama kita hadir untuk mengejar mendirikan solat secara berjemaah. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghadirkan kita melalui hinayah darinya. Dengan izinnya maka dapat kita sama-sama dilapangkan seketika waktu untuk mengambil keberkatan di antara perantaraan waktu maghrib dan isyak, berada dalam majlis ilmu. Man talabul ilmu fanaljakum bi khairin minal jannah. Menuntut ilmu itu adalah satu perkara yang baik untuk kamu mencapai kepada mendapat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memelihara waktu kita. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya kebanyakan daripada manusia berada dalam keadaan rugi. Dan di antara tanda berkatnya diri kita ni, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara waktu kita, masa kita, untuk kita berada dalam kalangan orang yang didoakan oleh sekalian malaikat rahmat dengan keampunan daripadanya. Salam serta salawat ke hadrat junjungan besar baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seorang insan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kehadirannya, menjadi asbab daripadanya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat pada seluruh alam ini. Dan ketahuilah wahai muslimin dan muslimat, amatlah kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada sekalian umatnya yang mengingatinya dengan selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tersangat-sangatlah kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada muslimin muslimat, tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang mengikutkan akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir ni maka kita menyahut seruan Nabi. Kita datang ni maka kita sedang mendirikan suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir solat berjemaah, kita duduk dalam kalangan orang-orang yang sedang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kita duduk dalam kalangan orang yang ingat pada Allah, bizikrillah tatma'innul qulubuhum bizikrillah. Sebaik-baik orang yang ingat pada Allah, maka mereka sentiasa ingat kepada Allah melalui zikirnya, yakni ingatan pada Allah. Maka perbuatan-perbuatan berkenaan dengan hal agama inilah satu perkara sangat dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan inilah nanti yang nak bawa balik kita kepada Allah Taala. Maka harta kita semua kita tinggal. Isteri, kalau suami mati, isteri akan tinggal. Kalau suami mati dulu, isteri akan tinggal. Maka segala benda yang kita bawa ni hanyalah melainkan amal ibadat saja yang kita bawa menjadi suatu perkara yang amat kekal kita untuk mendapat nikmat keselamatan daripada alam barzah nanti. Percaya atau tidak percaya, itulah yang telah berlaku kepada sekalian daripada sahabat kita yang telah pergi menghadap Allah Ta'ala. Sedar atau tidak sedar, ada daripada kalangan kita yang dulu dia duduk sebelah pada kita, yang dulu duduk belakang kita, pernah minum sama kita, pernah bersembang sama dengan kita, bahkan pernah tidur sebantal dengan kita. Mereka telah menemui dalam satu perkara perjanjian yang tidak pernah mereka fikir selama ini, seumpama seperti kita. Maka kita yang Allah Ta'ala bagi seaki-baki daripada umur yang sedikit ini, daripada sehari ke sehari makin kurang umur kita, maka tidak ada jalan bagi kita tuan-tuan muslimin muslimat untuk kita tambah syukur kepada Allah melalui memperbaiki amal-amal kita. Moga-moga dengan sedikit amal yang kita buat tapi berterusan ini menjadi salah satu daripada perkara yang sangat-sangat diterima daripadanya akan amal itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah selalu kita tanam pada diri kita. Sikit pun tak apa, asalkan sikit itulah istiqamah. Kurang pun tak apa, asalkan ia tidak mengurangi akannya kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Semakin berkat masa kita, semakin banyaklah ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila kita nak tengok diri kita ni semakin lama semakin kita menjadi orang yang ahli dunia atau ahli akhirat, kita tengoklah tiga keadaan yang paling besar. Pertama, masa kita. Masa. Apabila masa dalam tempoh sekalian daripada kehidupan harian, dalam tempoh 1 bulan, dalam tempoh 1 minggu, dalam tempoh 1 hari, dalam tempoh 1 jam, walau dalam tempoh sesaat, seketika, kalaulah ia makin bertambah kita mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itulah tanda mulianya masa waktu akhir kita, saki-baki umur kita. Mana erti kata ulama tasawuf dia kata gini, sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala muliakan dirimu, maka Allah akan muliakan masamu. Allah muliakan diri kita. Kalau Allah muliakan kita, maka Allah muliakan masa kita. Kalau dulu masa kita semalam banyak lebih daripada tidur, daripada kita bangun munajat pada Allah, tapi hari ini Allah muliakan kita dengan keadaan lebih banyak kita ingat kepada Allah daripada semalam. Kalau semalam kita tak sempat hadir kuliah, contoh sebagai fahamnya, tak sempat hadir dengan urusan kita yang tidak sudah, maka semalam kita rugi setengah jam dalam keadaan kita beribadat pada Allah. Tiba-tiba malam ni Allah lapangkan waktu kita hadir, kita duduk dalam kalangan orang-orang yang sedang munajat kepada Allah Ta'ala, maka pada kali itulah Allah sedang memuliakan kita dengan ketaatan padanya. Maka gitulah, jangan rasa kecewa tak kala bila mana kita berada dalam kalangan yang sedikit, kalangan yang sedikit. Hari semakin hari kawit semakin tinggi, tapi orang semakin kurang dalam rumah Allah. Makin kawit kau tinggi, makin bala banyak turun, hujan banjir sana sini, berlaku gempa bumi sana sini, makin kurang orang bertaubat pada Allah, makin kurang orang nak ingat akan balasan kemurkaan Allah Ta'ala. Kata Imam Ghazali, kalau tak kala datang hujan waktu siang atau malam dalam keadaan yang tenang, hujan tu dia renang, tenang saja, renyah-renyah turun, maka tandanya hujan itu sedang menurunkan rahmat, atau tanda kasih Allah kepada makhluk.
Turun tenang saja, pagi hujan, tengah hari hujan, petang hujan, tenang saja. Maka hujan itu mendatangkan rahmat. Tapi sekira tak kala datangnya hujan itu membasahi bumi dan menenggelamkan ataupun mendatangkan kemusibah kepada penduduknya atau kaum setempat, maka itu tandanya kemurkaan Allah Ta'ala sedang berada pada kaum tersebut. Lepas tu kita kena ingat, banjir ni bukan satu fenomena saja. Barangkali mungkin ia petanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ingatan kita ni terlalu banyak sangat dah melakukan kemaksiatan, kemungkaran di atas muka bumi. Walaupun katanya kita tidak zina, kita tidak curi, kita tidak pukul orang, tapi banyaknya kita ni tak menjadi pada kalangan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila datang suatu keadaan, tadi kita kata masa, yang kedua rezeki yang Allah kurniakan pada kita. Berkat tak sakit baki umur sebelum mati daripada hasil rezeki yang Allah pinjamkan kepada kita, maka dengan rezeki itulah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizqaha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Rezeki ini Allah tulis dah. Setiap pada orang dia tak akan mati melainkan setelah habis rezeki yang ditulis oleh Allah bagi dia. Ketetapan rezeki yang Allah bagi pada dia habis, dia baru mati. Dan dia tak akan hidup sekala ketika mana rezeki yang ditulis oleh Allah habis dah bagi dia. Contoh erti kata, dia ni sepatutnya makan satu gantang beras. Maka bila habis satu gantang beras yang telah ditetap oleh Allah pada dia, maka dia akan mati. Tapi kalaulah baginya Allah tulis dia ni makan 10 gantang dan rezekinya masih ada, maka dia tidak akan mati. Datanglah macam mana sekalipun bencana padanya, dia tidak akan mati selagi rezeki yang ditulis oleh Allah padanya belum habis. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizqaha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Kita kena ingat satu tu. Segala benda yang berlaku di langit dan di bumi, rezeki bagi manusia, bahkan rezeki bagi binatang, suatu benda yang telah didatangkan dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah takdirkan kita hidup atas dunia ni, kita hanya jadi office boy saja, kita tak akan naik pangkat tinggi. Kalau telah ditulis kullu fi kitabim mubin, satu benda yang telah dinyatakan dalam Lauhul Mahfuz. Tak kala Allah Ta'ala suruh kalam tulis takdir atas setiap makhluk dia. Bila kita pegang situ, kita akan rasa bahagia dengan ketetapan yang Allah bagi. Bahagia bukan duduk pada harta, tapi bahagia duduk pada hati. Ada orang dia kaya tapi dia tak bahagia. Ada orang dia miskin tapi dia cukup bahagia. Dia hanya ada kereta kancil sebiji saja tapi dia cukup bahagia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati dia dengan kesusahannya itu. Rahmat pula, dahlah susah Tuhan rahmati dia. Bagaimana Tuhan rahmati orang yang susah ini? Allah bagi kelapangan pada hatinya dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari pernah Imam Ghazali rahimahullah, dia berjumpa dengan seorang lelaki yang dalam keadaan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan pakaiannya yang buruk, dalam keadaan dirinya yang tidak sempurna. Sempurna dalam erti kata ibarat orang yang hidup tidak teratur. Maka dia munajat kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa barakatillah, dimuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Ghazali rahimahullah tanya, bagaimana engkau merasa bahagia sedangkan engkau sedang berada dalam keadaan kesedihan? Pada pandangan Imam Ghazali, Imam Ghazali tengok dia ni sedih, aku tengok dia ni miskin, tengok dia ni dalam keadaan susah, aku tengok dia ni dalam keadaan yang kurang kesempurnaan. Maka dia pada kali itu dia tengok, maka kata pemuda tadi, aku bersyukur dengan ketetapan yang telah didatangi oleh Allah kepadaku, kerana itu perkara yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata aku bersyukur pada Allah di atas kelapangan hati yang Allah bagi kepada dia.
Sebab tu satu benda yang kita minta dengan Allah setiap hari, umur yang panjang dan erti syukur kepada Allah yang selalu ada. Minta kepada Allah. Umur panjang dalam keadaan kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Syukur ni luah. Syukur ni luah, termasuk daripada syukur itu redha dengan segala ketetapan Allah. Maka Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala ni dia nak uji lagi pemuda. Tadi dia tanya lagi, bagaimana pula engkau merasakan cukup sedangkan aku melihat engkau berada dalam serba kekurangan. Maka kata dia, sesungguhnya Allah mengurniakan kepadaku hati yang lapang untuk mengingati kepadanya, dan aku mengetahui bahawasanya Allah telah menyiapkan bagiku di sisinya akan syurga bagi orang-orang yang miskin, kerana aku mengetahui akan katanya Nabi SAW, kebanyakan daripada orang yang berada dalam syurga itu adalah fakir dan miskin. Maka Imam Ghazali rahimahullah menangis. Kenapa dia menangis? Bukankah dia tidak tahu itu hadis Nabi SAW? Imam Ghazali menangis kerana dia kata, engkau lebih mulia daripada aku. Ni akhlak yang duduk pada kita. Walaupun kita orang tua, jangan kata kita lah makan sanggaran lebih banyak pada orang muda. Barangkali orang muda itu lebih baik daripada kita pemahamannya tentang agama. Ataupun juga janganlah merasakan kita ni muda, merasakan seolah-olah masa kita lebih panjang daripada usia yang ada pada orang tua yang telah menghampiri kematian. Maka kata Imam Ghazali, sesungguhnya engkau lebih mulia daripada aku, wahai anak muda. Lebih mulia pada aku. Sebab apa? Allah mengurangi hatimu dan tidak mengenali akan dirimu di atas dunia. Orang tak kenal dia siapa-siapa pun. Tak kenal dia. Dia hanyalah manusia biasa yang berada di pinggir kota dengan mengharapkan redha Allah dalam keadaan beribadah ia kepada Allah. Berbanding aku, dia kata, berbanding aku, Imam Ghazali ni masyhur, ramai orang kenal dia. Dia ramai anak murid. Dan sekiranya dia menginginkan sesuatu, maka dia akan diberi oleh anak muridnya. Maka dia ramai sangat. Kalau dia minta sesuatu pun, anak murid dia akan tunaikan. Maka pemuda tadi dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW itu juga adalah manusia yang diberi pilihan oleh Allah untuk menjadi miskin dan untuk menjadi kaya. Di dalam satu hadis Nabi SAW, dalam Sahih Bukhari, ada menceritakan tentang suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil Jibril alaihi salam untuk menyampaikan khabar berita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari nak khabar berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beri tawaran dua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, adakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berkekalan berada dalam keadaan menjadi nabi dan rasul tetapi berada dalam keadaan miskin, berada dalam keadaan biasa, ataupun Nabi SAW memilih untuk menjadi nabi dan rasul tetapi diberikan seumpama kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekayaan Nabi Sulaiman meliputi kekayaan langit dan kekayaan bumi, dan tidak ada makhluk di atas dunia ini yang boleh menandingi dengan kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dua keadaan diberi pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bertanya pada Jibril, bagaimana pula engkau, wahai Jibril, kalau engkau diberi pilihan? Maka jawab Jibril, sekiranya wahai Rasulullah, engkau lebih mulia pada aku, tapi kalaulah aku tetap memilih menjadi manusia biasa yang miskin. Allah bagi pilihan kepada Nabi. Bahkan pernah satu dalam riwayat menceritakan akan ketika Nabi berjalan di sisi bukit Uhud. Pernah Nabi diberi kelebihan oleh Allah akan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam beritahu, sekiranya engkau berdoa kepada Allah, diberikan oleh Allah Ta'ala emas yang menjadikan bukit Uhud ini sebagai satu gedung emas, maka engkau akan diberi oleh Allah Ta'ala. Maka kata Jibril, kalau mau minta wahai Muhammad kepada Allah, bukit Uhud ni jadi satu bukit emas untuk menjadikan dia sebagai salah satu mukjizat engkau untuk memberi kepercayaan kepada orang Arab Quraisy akan kemestian kamu, kemuliaan kamu,
maka engkau akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi tolak. Kata batulah, suatu hari Nabi duduk bersama dengan sahabat. Nabi kata, tahukah kamu siapa yang paling ramai di dalam syurga Allah? Maka jawablah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata, sesungguhnya orang yang beriman ya Rasulullah. Nabi senyum, siapa lagi? Maka sahabat lain jawab pula, daripada mereka orang yang bizikrillah, banyak ingat mereka kepada Allah. Maka Sayyidina Umar jawab, orang yang mencintaimu ya Rasulullah. Maka Nabi senyum, Nabi angguk. Nabi kata, sesungguhnya pastilah daripada kalian orang yang banyak di dalam syurga itu ialah orang yang fakir tetapi mereka redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia miskin tapi dia redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam kehidupan kita, sakit baki umur ni, kita nak apa lagi? Kita nak cari apa lagi? Orang yang dah umur 60, apa lagi makcik cari? Anak ada dah, cucu ada dah, rumah ada dah. Segala benda ada dah. Orang yang umur 40, 50, dulu kita minta nak isteri, Allah bagi. Kita minta rumah, Allah bagi. Kita minta anak, Allah bagi. Kita minta 3, Allah bagi 10. Ada orang minta 1 pun Allah tak bagi. Benda lagi, kita minta anak kita cemerlang, Allah bagi. Kita minta supaya pangkat kita naik, Allah bagi. Maka apa lagi yang kalian fikirkan, kata Ibnu Athaillah, sakala segala permintaan kalian telah diperkenankan oleh Allah, melainkan kalian menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai masanya pula, kita kena balas apa yang telah Allah bagi kepada kita dengan imanu billahi wa rasulih, beriman sesungguh-sungguhnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kira engkau mengetahui akan nikmat itu merupakan satu benda yang telah diberi dari Allah. Segala benda yang duduk atas diri kita ni semua yang didatangkan dari Allah. Sama ada kita minta tak minta, Allah bagi pada kita. Tinggal masanya sekarang, dengan keadaan umur yang makin sedikit, dengan keadaan fizikal yang semakin terbatas pergerakan, mata yang kurang nampak, telinga yang kurang mendengar, kita kena berbakti kepada agama dengan mendirikan perintah Allah sebenar-benar dengan sebenarnya. Kalau hal demikian pula, bercakaplah anak muda, bercakap orang pusuh pula. Kalau bagaimana pula dengan kami? Bagaimana pula dengan kami? Allah jawab juga, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu bi amrihi qad ja'alallahu bi kulli syai'in qadra. Kalau mu benar mu iman pada aku, bertawakal kepada aku, kamu minta kepada aku, maka aku akan buka jalan setiap kesusahan daripada susahnya kamu untuk jumpa pada jalan kebaikan yang akan mendatang. Sebab segala benda ini dari Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah. Binatang yang melata atas muka bumi ditulis rezeki oleh Allah. Allah bagi nisbah kepada, nak beri contoh kepada kita, segala binatang yang melata di atas bumi ni, binatang ni kata diberi kepada kita contoh. Binatang yang dok semayang, tapi Allah kata wa ma min dabbatin fil ard illa Allah rizqaha. Setiap yang melata atas langit dan bumi, binatang termasuk ternakan daripada kambing, lembu, gajah, rimau yang duduk atas bumi dengan burung yang duduk atas langit, diberi rezeki mereka oleh Allah. Kenapa Allah sebut demikian? Kata Imam Ibn Qasir, Allah Ta'ala nak sindir manusia, nak sindir kita. Orang hendak mayang pun, makhluk waktu hang cerita, kerja dia patut burung. Hak ni kerja terbang, dia mari cari makan. Hak ni kerja dia boh. Hak ni kerja dia Tuhan ciptakan dia. Nak contoh, hak kita dak di situ babi. Kerja dia nampak siapa pergi sondor. Nampak siapa sondor kerja dia. Allah kata wa ma min dabbatin fil ard illa Allah rizqaha. Tidak ada satu pun binatang yang melata atas muka bumi melainkan rezekinya telah ditulis oleh Allah. Maka kata Ibn Katsir, apa lagi yang engkau risaukan berkenaan dengan hakikat rezeki? Apa lagi yang engkau risaukan akan hakikat rezeki?
wa ka'ayyin min dabbatin fil ar illa 'ala Allah rizqaha ya'lam mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Telah kami tulis segala apa yang ada itu dengan ketetapan yang telah pasti bagi mereka segala sesuatu di dalam kitab kami yang terang lagi nyata. Allah tulis segala benda. Kebimbangan yang Allah bagi pada kita pun dengan rahmat Allah. Kita rasa gundah gulana, kita rasa sedih, kita rasa duka cita, kita rasa kebimbangan. Ada dua malaikat turun atas bumi setiap hari, kerja dia bawa perasaan gembira, bawa perasaan sedih. Sebab itulah penyakit kita learning ni, soho ni, penyakit kemurungan ataupun bahasa istilah ni anxiety. Nak enjin, nak sebut payah. Kemurungan, kesedihan melampau. Rawatan ni macam mana? Ubat, tidur. Tu orang kafir beri. Orang kafir beri, makan ubat, beri dadah, beri tidur. Lepas tu bangun, beri tidur pula. Beri tidur, dah mampu. Tu kerja orang kafir. Tapi rawatan itu Imam Ghazali pernah ajar dah kepada seorang wanita yang datang kepada Imam Ghazali dalam keadaan sedih. Imam Ghazali kata, perasaan sedih yang berlaku pada kamu dan perasaan sedih yang berlaku pada aku ialah suatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka tiada jalan bagi kamu untuk menyelesaikan melainkan datang juga daripada Allah SWT. Bagus. Nak jalan bagi kuat mana? Bagi dia orang yang kalau dia ni tak boleh ke dalam kemurungan, jangan biarkan dia berseorangan, melainkan temani dia dengan ayat-ayat Al-Quran. Seorang isteri kematian suami sedih, maka jangan biarkan dia berada di rumah berseorangan, melainkan dihantar kepadanya teman, anak atau isteri atau anak beranak, duduk padanya dengan solat berjemaah. Ikat hati orang yang sedang berada dalam kesedihan ini dengan sembahyang berjemaah. Sebab apa? Sebab dalam pusingan setiap 24 jam ada 5 waktu solat yang Allah tetapkan pada kita. Di situlah Allah sedang mendidik hati, mengikat hati seseorang, sesekala manusia itu, untuk dia sentiasa berada dalam rindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ajak dia sembahyang berjemaah. Yang kedua, basahi diri kesedihan itu dengan ayat-ayat Al-Quran. Banyakkan bagi dia orang yang berada dalam keadaan kemurungan, orang yang berada dalam keadaan kesedihan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dia tak boleh lari. Ada orang cerita ke kita, dia kata, saya tak boleh Ustaz, saya tak boleh nak baca Quran, saya serabut. Sebenarnya serabut tak boleh baca Quran ini kerana terbatuk pada diri kamu itu adalah kerana kamu tak mampu nak lawan hawa nafsu. Tapi kalau tebal, insya-Allah. Nah, sebagaimana cerita seorang artis, Faizal Ismail. Cerita Faizal Ismail. Dia ni dulu pendapatan dia tak banyak. Penuh mencecoh 100,000 sebulan. 100,000 sebulan. Maknanya kata kalau kerja 3 bulan boleh beli setir rumah. Kerja setahun boleh nikah pula seorang lagi tahun depan. Dah juta, 1.2 juta pendapatan setahun. Kabur ke bini, saya nak nikah seorang lagi. Ada piti? Ada. Saya tinggal dengan kawan awak 500,000. Terlepas saya top up pula 500,000. Kok anda nak nikah 3, 4, 10 pun dia kata. Bini kata. Piti banyak. Dia dilanda satu penyakit kemurungan selama 6 bulan. Dia tak mau jumpa orang, dia tak boleh makan, dia tak boleh minum, dia nak duduk dalam bilik seorang. Dia cerita, habis duit dia jumpa perawat, dia jumpa ustaz, termasuk pergi hospital swasta, bahkan dia pernah makan ubat-ubat daripada luar negara, jumpa kaunseling dengan doktor pakar. Suatu hari, ada sahabat dia ni orang tabligh. Oleh kerana dia lama tak jumpa, suatu hari dia mari rumah Faizal Ismail ni, dia ketuk pintu rumah dan dibuka oleh isteri Faizal Ismail ni. Dia kata nak ajak orang tabligh ni, kerja dia hari Selasa dia akan ajak orang pergi sembahyang. Orang kita tengok orang tabligh jalan kaki lalu depan rumah tutup pintu, tembur masuk dalam rumah, suka dalam bilik seorang. Bodoh. Ni perbuatan bengong dia kata.
Lepas tu dia tutup pintu, dia suka dengan bini dia tu. Ada ni. Masa saya belajar universiti dulu, saya ikut tabligh. Kita berjalan di Kuala Terengganu tu, ada rumah besar sebiji sekat Bawang Badak. Kita pergi rumah dia. Saya ni cak ayam kita ikut orang belakang. Pergi. Ketua kita kata masuk bagi salam. Sekali bagi salam. 2 kali bagi salam. 3 kali bagi salam. Saya ni nakal. Orang lain kata suruh 3 kali, kita kata bagi kod tak dengar. Saya bagi salam kali kuat. Assalamualaikum. Tak dengar, tak buka pintu. Tapi telinga saya ni tajam, dengar orang suka dalam rumah. Kita pun pusing-pusing pergi mari. Pusing, kita berasa nak tengok. Pusing kat belakang. Dia duduk di sebalik pintu sliding tu, hok gelak tu. Dia duduk dengan suami dia. Dia suka orang. Kalau bengong semua orang. Kita masa tu kita budak. Kita kat pintu. Makanlah nak mari ni jenis hok nak minta derma. Lepas tu pergi amli buat cerita Haji Bakhir tu. Kena Cikgu Nani mari barulah segar. Ni orang mari nak ajak pergi semayang, suka pula tu. Kita kabur ke ketua kita, kata ustaz, dia suka ustaz kita. Ustaz kata tak apalah, inilah dugaan kita nak berdakwah. Ni orang baik, orang tabligh. Maka kita gilah, tunggu saya tak puas hati. Dia ni suka pula. Gi belakang tu kita buat kainak dia. Kita lepas pasir atas tu. Masa ketua saya pergi tu, kita undur belakang sikit, ambil pasir lepas tu. Lepas pasir tu dia buka pintu. Bunyi benda atas. Kata, lah ada orang. Ada orang yang ingat kita pergi dah. Kita pandang kat kecek dia. Kita panggil, Ustaz. Dia buka pintu. Nak balik kita pergi berapa pagar, dia tutup mula. Makna Allahu Rabbi. Maka dia ni pergi Muhafazah Ismail. Siapa Muhafazah Ismail? Dia cerita bab semayang. Maka isteri Faizal Ismail ni suruh Faizal Ismail keluar. Bila suruh keluar, dia cerita bab semayang. Maka dengan izin Allah, dengan rahmat dari Allah, Faizal Ismail ni dia setuju. Minat dengar dan dia ikut 3 hari. Belajar sunnah Nabi SAW. Belajar bab semayang, belajar bab sunnah Nabi, bakar sugi dan sebagainya. Itulah kerja orang tabligh. Maka lepas 3 hari dia duduk ni, dia tidak pernah, dia kata dalam seumur hidup dia merasakan satu sifat yang sangat tenang. Sangat tenang. Bila dia duduk dengan jemaah ni, duduk 3 hari. Selepas tu dia masih berhubung, dia keluar lagi 3 hari. Dan dia keluar lagi 3 hari selama 2 bulan. Sehinggalah Allah cabut sedikit demi sedikit penyakit dia. Sehingga dia benar-benar rasa bahagia, lapang hati dia. Dia kata, walaupun saya pendapatan 100,000 sebulan, saya tidak pernah merasa bahagia seumpama saya rasa bahagia hari ini. Hari ini ramai artis-artis kita tengok. Allah bagi hidayah. Bagaimana kita tengok ada yang terbaru ni pula, Ridwan Yusof, seorang pelakon. Dia kata, saya kena tinggalkan dulu berlakon kerana saya sayang solat berjemaah. Kadang-kadang kalau Allah Ta'ala nak ubah diri seseorang ahli maksiat jadi ahli ibadat, dia lebih cepat daripada orang alim. Sebab apa? Orang alim ni kadang-kalanya, bukan semualah, kadang-kalanya orang ahli ibadat dah ni, kadang-kala mereka tidak merasa bimbang di atas dosa mereka kerana terlalu takjub dengan ibadah mereka. Kita tak mahu tu. Kita jadi ahli surga, jangan menyebabkan kita hilang rasa malu kepada Allah. Contoh macam mana? Kita hilang rasa malu sebab kita rasa aku semayang dah 5 waktu. Derma dah, ngaji sama dah. Tak ada sebab kalau Allah nak letak aku dalam neraka. Tu bahaya tu. Syaitan dia akan mari pada orang alim dengan ahli ibadat, dia letak perasaan takjub pada diri. Jadi orang alim, video TikTok saja orang tengok 1.2 juta. Video TikTok saja 1.2 juta. Ahli maksiat ni bermaksiat dia kepada Allah, tak kala datang waktu malam dia mengadu dia ni lemah. Dia mengadu dia ni hina. Dia mengadu dia ni buat maksiat, buat dosa. Maka dia mohon ampun kepada Allah. Perjalanannya lebih cepat untuk mendekati Allah Ta'ala berbanding dengan seorang ahli ibadah yang takjub di atas ibadahnya kepada Allah.
Sebab tu kita jadi ahli surga bukan bermakna dengan lidah kita boleh kecam ahli maksiat berada di bawah. Kita boleh marah, tapi kita tak boleh benci kepada peribadi. Selagi mana orang tu ada Islam dalam hati, maka dia berhak mendapat hidayah daripada Allah bila-bila masa saja untuk Allah Ta'ala beri kepadanya hidayah. Untuk Allah beri kepadanya hidayah. Maka dia lapang baginya bagi, dia keluar ikut sehinggalah dia buat keputusan untuk tinggal dunia hiburan dengan gaji 100,000 sebulan. Bukankah dia lebih baik daripada kita yang gaji 4,000 sebulan ni tapi mari sejid part time? Bukankah dia lebih mulia daripada kita? Kerja gaji 4,500, 5,500, 6,500 bulan tapi mari sejid ni kerana terpaksa. Mari dengar orang ngajar pun masa free ada, masa tak ada free tak mari. Lebih mulia dia daripada kita. Dia tinggalkan gaji 100,000, tinggalkan allowance dia 50,000, berjemaah 5 waktu, berniaga dengan mengharapkan redha Allah Ta'ala, rezeki yang sedikit. Bukan senang. Bukan senang. Bayangkan kita duduk tapak tinggi, gaji banyak, tiba-tiba orang suruh kita ubah, duduk di bawah dengan syarat nak jaga sembahyang dengan gaji rendah. Gila kepala kita nak fikir. Sebab tu kata Imam Ghazali, yang aku paling takuti dalam diriku dan diri daripada sekalian anak muridku ialah rasa takjub dengan kebaikan diri sendiri. Saya ni pengurusi, saya ni SU, saya ni imam. Imam lagi lah. Awak nak tegur saya imam tau. Sebelum awak beranak tu saya jadi imam dah. Tegur Tok Bilal salah azan. Dia kata sebelum awak jadi ustaz saya Tok Bilal dah. 32 tahun saya jadi Tok Bilal. Makin kita kuat ibadat, makin jin yang datang tu bukan pakak-pakak biasa. Mari hak pakak-pakak tinggi. Bukan corporal dah. Assistant Commissioner Polis mari. Dia mari keliling tengok. Suruh kita takjub dengan diri kita ni supaya kita jadi orang yang terlalu takjub dengan ibadat. Wa'iyyazubillah. Sebab tu kita kena pera diri kita. Kemuliaan. Jangan Tuhan atau nyakit pada kita sampai kita ni dimurkai oleh Allah Ta'ala. Tanda Allah Ta'ala buang seseorang daripada rahmat Allah, Allah bagi dia penyakit, Allah bagi dia satu bebanan dan dia menjadi orang yang murka dengan Allah. Murka erti kata dia derhaka kepada Allah. Dan kalau Allah Ta'ala benci seseorang juga, Allah Ta'ala biarkan dia berada dalam keadaan urusannya yang tidak pernah sudah dan urusannya yang tidak pernah habis, maka dengan urusan itu dia makin melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'alu dhalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan mencari harta. Oleh kerana adik kamu dengan anak kamu dan isteri kamu, daripada kamu mengerjakan suruhan Allah, dan ingatlah kamu kepada Allah. Maka siapa yang melakukan hal yang demikian, maka mereka itulah berada dalam kalangan orang-orang yang rugi. Allah beri nasihat. Wahai orang beriman, beriman siapa? Orang yang Islam lah, bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beriman, janganlah kamu kerana dapat nikmat dunia yang aku beri pinjam. Aku beri pinjam. Kereta, rumah, isteri, anak, suami, kedudukan, pangkat, harta, rumah besar, kereta besar, tanah banyak, sawit lagi, getah lagi, kolam ikan lagi. Segala benda Allah bagi pinjam. Allah kata, aku bagi pinjam. Ani zikrillah, untuk kamu ingat pada aku. Maka ulama kata, ingat lagu mana? Syukur dan taat pada perintah Allah.
Erti kata itu juga Tuhan boleh ambil bila-bila masa saja nikmat yang duduk pada kita. Jangan kata Tuhan ambil nikmat kalau Allah bagi sakit saja pada kita yang tidak sembuh-sembuh, maka harta tidak lagi berguna. Kereta yang banyak tak boleh bawa sebab duduk atas kerusi roda. Katil yang beli lambat mahal 3,000, 4,000. Kalau Tuhan bagi pada kita keselesaan, tidak boleh tidur waktu malam, ada orang hanya tidur di atas lantai. Tidur atas lantai. Pelik tak pelik? Kita ni Tuhan beri nikmat, patang letak kepala, tidur. Tapi ada orang 3 bulan dia tak boleh tidur. Bayang. 3 bulan tak boleh tidur. Saya pun pelik 3 bulan tak tidur. Dia kata saya nak buat apa ni? Saya kata aku pun tak reti. 3 bulan tak tidur. Dia makan pergi tidur. Doktor suruh makan pergi tidur. Dia hanya boleh tidur sejam sehari. Dia kata otak dia macam nak pecah. Otak dia macam nak pecah. Dia rasa nak suka, rasa nak menangis. Sebab tak boleh tidur je. Tak boleh tidur. Tapi rumah dia ada segala-galanya. Dia ada anak, dia ada isteri, dia ada rumah, dia ada harta. Duit dia banyak. Dia kata kalaulah duit saya ni saya boleh bayar kepada orang untuk bagi pinjam nikmat boleh tidur, maka saya nak bagi duit saya. Dia kata 3 bulan dah ustaz saya tak boleh tidur. Bayang. Bukan Tuhan bagi sakit benda, Tuhan bagi tak boleh tidur. Bagi dia tak ada makna pun nikmat dunia. Lepas tu Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharib. Duduk atas dunia ni jadilah seumpama musafir. Janganlah kamu terlalu cinta kepada dunia. Hubbu dunya rasadul fi qati'ah. Cinta dunia itu menjadi penyebab pada segala ibu kerosakan. Sebab apa hari ni orang bersupu-supu pagi, petang, siang dan malam cari duit sehingga mereka lupa solat berjemaah? Sebab Allah bagi pinjam sihat kepada mereka. Tapi tak kala kalau Allah tarik daripada nikmat sihat, tidak akan ada orang yang berkeinginan kepada nikmat dunia. Sebab tu orang yang paling banyak minta beribadat ialah si mati. Orang mati dia minta kepada Allah nak beribadat pagi, petang, siang dan malam. La'alli amala salihan fima taraktu. Minta kepada Allah untuk beribadat kepada Allah. Kita yang hidup ni, kita nak kerja apa? Ini ada matlamat. Saya tahun depan nak naik pangkat. Yang ni pula saya nak kumpul harta. Kalau boleh biar simpanan saya mencecah berjuta-juta. Yang ni pula dia sedang mengajar nak dapat projek sebelum pilihan raya. Yang ni pula dia bakal nak jadi calon. Malam ni kita tahu siapa menang. Tu. Berebut nak menjadi pemimpin. Berebut nak menjadi mengaut ke harta dunia. Tak kira halal dan haram. Masing-masing sumpah laknat. Berbohong, menipu menjadi suatu perkara biasa. Allah murka, Allah hantar banjir, Allah hantar COVID. Tapi sedikit daripada umat Muhammad wa qalilun wa ibadiyas syakur. Sikit daripada umat Nabi yang ambil pengajaran. Dalil dia, walaupun COVID makin berlambak, surau kita ni tinggal yang ini sajalah. Tidak bertambah, bahkan berkurang. Makan kali 2, sama ada sakit atau mati jemaah. 2 saja. Sakit mati. Mati sebab apa? COVID barangkali. Ni sakit jantung, ni darah tinggi. Lepas tu bertambah tak? Kurang juga, tak bertambah. Tidak bertambah. Sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya fi rasaq wa fi khati'ah. Ad-dunya fi janim wa fi dunya wal akhir. Kalau mu nak duduk dunia ni seumpama kamu lupa pada akhirat dan kamu tidak mendapat lagi kesenangan akhirat, kamu turutlah hawa nafsu kamu. Ikut.
Ikutlah segala benda yang kamu nak buat. Kita tengok orang melata pagi, petang, siang dan malam, tak kerja, tak tahu kat mana. Cari duit pagi, petang, siang dan malam, mengumpul harta seolah-olah harta itu milik mereka. Sampai ketika dan masa Allah ambil nyawa mereka tanpa sempat bertaubat kepada Allah. Rupanya harta yang disimpan itu milik orang lain. Kata Imam Ghazali, ramai orang yang menyimpan hartanya untuk orang lain. Mereka mencari kekayaan tetapi disimpan untuk orang lain. Kita kerja sebab kita, anggaran kita bila kita tua, kita ada sedikit simpanan. Rupanya ajal kita tidak sampai pada penghujung di waktu usia, pertengahan usia Allah ambil. Maka kita simpan duit kita pada orang lain. Sebab tu kalau engkau mengenal dunia, maka engkau tidak akan mengambil sedikit, melainkan untuk menegakkan bagimu tulang belakang. Lepas tu Nabi tak minta pada Allah kaya. Sayyidina Umar tanya Nabi SAW, bagaimana kalau engkau minta kepada Allah? 3 tahun Nabi SAW kena penjara, kena kuarantin. Kita 7 hari kuarantin, supuh seranoh JPKK dah atur makanan. Padahal rumah kita tu penuh makanan. Saya kuarantin sekeluarga ni, tak ada ke bantuan apa-apa. Kita pergi atur. Kebetulan kita berasa nak kecing. Nak kecing, kita kata, makcik tupang tandah. Tupang tandah, dia kata masuk ke belakang. Terkejut beruk kita. Beruk tak kejut gitu. Berah sama tinggi dengan robok sipang. Sama tinggi. Telur 14 papang sipang. Kan ni musim pilihan raya Kak. Bersatu, berdua, bertiga, semua mari atur sumbangan. Semua mari atur sumbangan. Kita keluar, kita wak-wak tak tahu, kita tanya makcik, sebelum ni ada orang mari atur duk sumbangan. Dia kata tak ada. Kita kata oh tak ada. Lepas tu makcik nak banyak ni. Dia kata kalau boleh nak banyak-banyak, sebab kita kuarantin 7 hari je. Dia kata anak kita ramai. Kita kata kalau ikut nak ni, orang nak belaka kalau boleh sipang siapa darjah tubik. Kiasan. Kalau boleh kata nak sipang batu orang ni siapa darjah tubik. Tu apa pula, sebab bila darjah tubik lagi kita tak lagi kedah. Kita duduk rumah. Masuk nasi dengan telur. Tutup pintu, jangan bagi darjah masuk rumah. Dia tak faham. Moga dia tu orang 3 selendar. Dia tak faham maksudnya kita. Mitok lagi, sedangkan di rumah belakang berah banyak tu. Kegi darjah mari dia bawa, bukan bawa berah. Siap kali ngotokan masuk dia mari. Nak lawan darjah. Lepas tu mitok syurga Allah. Sedangkan Nabi SAW kata, tidak berjaya seseorang itu menjadi mukmin melainkan dia meninggalkan dunia dan habuannya. Nak jadi ahli mukmin, orang yang dipanggil ya ayuhan nafsul mutmainnah, tinggal dunia sebelum dunia meninggalkan kita. Tinggal dunia sebelum dunia meninggalkan kita. Maka orang bercakap, dia kata, ustaz, mana boleh tinggal dunia? Kita kena berjalan seiringan dengan dunia, sebab kita ni ahli dunia. Kalau kita ahli akhirat, seumpama Ibrahim Adham yang meninggalkan dunianya, melainkan dunia datang kepadanya dengan memberi kebahagiaan sedikit daripada apa yang dia perlukan. Sebab itulah Allah kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli walil mu'minin la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau mereka tanya kepada kamu tentang aku, pertolongan aku, tanya mereka tentang rahmat aku, maka bagi tahu kepada mereka aku sentiasa hampir dengan mereka. Dengan syarat bagi mereka, buat apa yang aku suruh dan tinggalkan apa yang aku larang. Falyastajibuli walil mu'minin, dan mereka berdoa kepadaku, maka aku beri kepada mereka akan apa yang mereka hajati. Orang yang meninggalkan dunia kerana mencari akhirat, maka dunia akan datang kepadanya dengan tiba-tiba. Dunia akan datang kepadanya, tetapi sekadar mencukupi apa yang datang kepada dia. Sebab itu karamah para wali, Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepadanya harta tidak banyak, tapi tak kala dia makan, dia boleh bayar satu kedai.
Dia boleh bayar satu kedai. Abdullah Ar-Rifa'i Al-Habashi, seorang ulama sufi. Dia miskin. Dia tidak mempunyai apa-apa. Tapi tak kala ketika mana dia datang di pasar, maka orang kata, engkau mampu ke membeli? Ada duit? Orang pasar tanya dia, sebab melihat dia dalam keadaan yang miskin, copar-caping, bajunya koyak banyak. Maka tak kala itu dia berkata, aku mampu, bahkan lebih daripada ini aku mampu dengan izin Allah. Maka orang gelak pada dia, gelak pada dia. Pada tak kala itu dia senyum. Dan dia berkata, aku ingin membeli seluruh daripada hasil jualanmu ini. Dan aku akan membayar kepadamu hasil jualan ini 3 kali ganda. Berapa yang engkau mahu? Nah, orang gelak lagi kata dia, orang kata dia gila. Dia senyum saja. Lepas tu dia mengeluarkan duit. Dia kata pun betul minta beberapa jumlah, dia keluarkan duit itu dan dia letak atas meja. Ambillah bahagian kamu. Dan aku tidak mengambil daripada bahan-bahan ini, melainkan aku izinkan padamu gunakan yang telah aku beli ini sedekah pada orang yang lalu pada sini. Maka dia berlalu daripada pasar, menyebabkan penjual tadi berlari jumpa kepada dia. Siapakah kamu? Dia kata, akulah hamba Allah yang sentiasa tidak pernah putus mengharapkan kepada Allah, kerana aku mengetahui dunia akan datang kepadaku tak kala aku sentiasa bersama dengan Allah. Serupa tak dia dengan kita? Tak serupa. Kita tak boleh bantu orang marah. Sedangkan Allah sebut dah, wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizqaha ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Segala benda yang berlaku ni Tuhan tulis belaka dah. Kita memilih watak, kita hanya buat, kita hanya minta kepada Allah. Apa yang Allah bagi, itu kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu nak jadi ahli akhirat, dunia ni kena tinggal. Erti kata kena ambil sedikit, lebihnya banyak kena beri pada orang. Nabi SAW, orang hantar roti rumah dia, dipanggil pula Abu Hurairah untuk makan. Selepas wafat Nabi, saya ambil 5 minit. Selepas wafat Nabi SAW, datang seorang lelaki bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha, dibawa oleh Ibnu Mas'ud, bawa pada jumpa Nabi, bawa jumpa Aisyah dengan membawa sedikit gulai kibas dan beberapa biji roti. Bawa roti. Maka Aisyah menangis. Dia kata sesungguhnya tak kala hidupnya Nabi SAW, Nabi tidak pernah makan melebihi daripada tidak pernah kenyang di dalam satu hari. Nabi makan tidak pernah kenyang di dalam satu hari dan tidak pernah makan melebihi 2 kali daripada kuah ataupun nasi yang bercampur di antara keduanya. Nak sebut pada kita, Nabi makan satu hari tidak pernah kenyang. Lepas pada tu Nabi makan kadang-kadang roti saja. Lepas tu kadang-kadang Nabi hanya makan kuah saja. Nabi tu siapa? Kekasih Allah. Kalau Nabi minta, Allah bagi. Tapi kenapa Nabi memilih untuk berada jadi orang yang fakir di atas dunia? Kerana Nabi berkata, aku bimbang sekiranya aku memilih dunia, ramai daripada kalangan umatku nanti akan menjadi orang yang menjadikan kegilaan baginya untuk hidup di atas dunia. Belang-belang Nabi tolak pun masih lagi kita jadi hamba dunia. Tunggu pencing baru nak duduk kekal dalam masjid. Tunggu pencing dulu baru nak jadi qariah masjid moci. Tunggu cucu besar baru nak mari masjid. Allah kali mati, orang pun tak peduli pada kita. Wa'iyyazubillah. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan dan hidayah di atas kata-kata kita. Semoga dengan ibadat yang kita buat, Allah bagi kebaikan pada kita malam ini dan akan datang. Barakallahu wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampunkan dosa kami, Ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, Ya Allah. Ampunkan dosa para sahabat kami, para jemaah-jemaah kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, limpahkan pada kami taufik dan hidayah-Mu, Ya Allah, dalam beramal, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jagalah hati kami, jaga diri kami, Ya Allah. Izinkan kami menjadi orang yang taat padamu, Ya Allah, dengan izin-Mu, Ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami yang sedikit ini, Ya Allah. Ampunkan sekalian dosa kami yang banyak, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jangan jadikan kami daripada orang yang menjadi hamba dunia, Ya Allah. Ya Allah, kami menyadari mati itu benar, Ya Allah, tapi kami kurang bersedia menghadapinya, Ya Allah. Kami menyadari, Ya Allah, sempitnya alam barzah itu, Ya Allah, tapi kami tidak melapangkannya dengan sedekah yang banyak, Ya Allah. Ya Allah, kami menyadari gelapnya kubur itu, Ya Allah, tapi lidah kami keluh dalam membaca Al-Quran, Ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.